Assalamualaikum semua. Cikgu harap semua sihat. So hari ini cikgu teruskan dengan rakaman untuk topik yang kedua dalam sains tingkatan 4. Okey. So hari ini cikgu akan bincangkan masih lagi berada dalam tema yang pertama, iaitu tentang kaedah saintifik. Jadi masih lagi berada dalam bab 1, langkah keselamatan dalam makmal, dan hari ini kita akan bincangkan tentang topik kedua, iaitu pembuangan bahan sisa. Okey. Okey, pembuangan bahan sisa. Jadi dalam bidang ni, dalam topik ini, kita akan tengok bahan yang boleh dibuang dalam sinki dan yang tidak boleh dibuang dalam sinki. Okey, biasanya kalau kita dah buat eksperimen ataupun aktiviti dalam makmal, okey, ni antara contoh-contoh bahan sisa daripada makmal. Okey, contohnya kita lakukan eksperimen yang melibatkan bahan kimia dalam bentuk cecair, larutan. Okey, yang kedua, ni dalam bentuk contoh-contoh bahan fizikal, contohnya kertas turas ke, kertas litmus ke, atau melibatkan penggunaan botol-botol, okey, botol-botol plastik, kertas-kertas dan lain-lain. Yang ni pula daripada bahan, contohnya yang ni kulit kentang. Okey, yang ni antara contoh-contoh bahan sisa daripada makmal. Okey, jadi bahan sisa, okey, daripada makmal tu kita boleh bahagi kepada dua jenis. Okey, yang pertama bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, dan juga yang kedua bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang sesuai ataupun yang tidak sesuai. Okey. Contoh bahan yang boleh dibuang dalam sinki ialah cecair ataupun larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya. Okey, contohnya macam bahan neutral ataupun asid dan alkali juga boleh, tapi yang lemah. Okey, bukannya yang jenis yang pekat. Okey, yang pekat tu memang tak boleh. Kerana apa? Bila kita buang contohnya bahan cecair dalam sinki, dia akan terus mengalir melalui saluran serampat, dia akan pergi ke longkang. Okey, dan seterusnya lah. Jadi kalau kita buang bahan-bahan yang berbahaya, dia akan beri kesan kepada mungkin beri kesan kepada hidupan-hidupan ataupun organisma yang hidup yang melalui kawasan parit, mungkin akan mengalir ke sungai dan sebagainya. Okey. Okey, now kita pergi pula kepada contoh bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, yang pertama, sisa pepejal. Maknanya di dalam bentuk pepejal ataupun bentuk yang besar lah, yang tidak boleh melalui lubang sinki. Okay, yang kedua, bahan yang mempunyai nilai pH kurang dari 5 dan lebih daripada 9. Yang ini merujuk kepada kalau nilai pH kurang daripada 5 bermakna dia termasuk dalam golongan bahan yang bersifat asid kuat. Okay? Dan lebih daripada 9 ni yang bersifat alkali yang kuat. Okay? Ataupun berkepekatan tinggilah. Kemudian yang ketiga, sebatan pelarut organik. Okey, jenis-jenis pelarut organik. Yang keempat, bahan kimia. Okey, contohnya asid yang tadilah. Okey, grease, minyak. Okey, jenis-jenis minyak, cat minyak, hidrogen peroksida. Ni yang membahaya pada kalau kita teruskan buang dalam sinki, dia akan mengalir melalui terusan-terusan air. Okey, yang ke 5, jenis bahan toksik. Ini lagi bahayalah. Kalau terus sampai sungai, dia boleh mencemarkan kawasan sungai tersebut lah. Okay, yang ke-6, logam berat. Ini contoh macam plumbum. Okay, yang boleh menyebabkan pencemaran. Pencemaran ataupun menyebabkan organisma mati. Yang seterusnya, bahan sisa organik. Contohnya mikrob. Ini memang sangat bahayalah kalau mikrob ni. Contohnya dia jalankan eksperimen untuk mengkaji virus. Okey, jadi virus tu kalau ataupun bakteria, jika tidak dilupuskan dengan cara yang betul, dia boleh menyebabkan mendatangkan penyakit yang membahayalah pada organisma ataupun manusia yang terdedah pada dia. Dan juga bangkai haiwan. Memang kita tak boleh buang dalam sinki. Kemudian seterusnya, bahan buangan radioaktif. Jadi kalau kita terdedah pada bahan radioaktif ni boleh menyebabkan radiasi. Bahan meruap dan akhir sekali adalah bahan reaktif, bahan yang mudah sangat untuk bertindak balas. Jadi apa yang berlaku kalau kita buang juga semua bahan-bahan ini dalam sinki, dia boleh menyebabkan pencemaran alam dan berbahaya kepada hidupan. Akhirnya dia akan berbalik semula kepada manusia. Okey, ini tentang mengurus bahan sisa biologi.
Okey, sekarang cikgu teruskan pula dengan tajuk bagaimana kita nak mengurus bahan sisa biologi. Okey, kalau tadi tu tentang yang mana boleh buang dalam sinki, yang mana tak boleh buang dalam sinki secara umum. Okey, now kita terus spesifik kepada bagaimana nak mengurus bahan sisa biologi. Okey, now kita tengok dulu kat bahagian gallery science ni. Okey, bahan sisa biologi dia merangkumi bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Okey, apa contohnya? Contohnya bahan kumuhan, okey, tisu daripada sel lah, tak kira lah tisu apa pun kan. Okey, bukannya tisu yang buat lap kekotoran tu, okey. Sama ada tisu daripada sel-sel lah, tisu sel kulit bawang, okey. Contoh lain bangkai, medium kultur, bekas plastik, kaca dan juga sarung tangan. Ni antara contoh sisa biologi. Okey, biasanya bahan sisa biologi ni diurus dengan menggunakan prosedur operasi standard ataupun kita panggil sebagai POS, POS. Samalah macam sekarang ni dalam musim COVID ni, kalau kamu selalu dengar mesti patuhi SOP, samalah. SOP tu dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayunya POS, prosedur operasi standard. Okey, untuk pelupuhan bahan sisa biologi ni ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Okey, untuk kategori bahan sisa biologi ni kita ada 4 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C dan juga kategori D. Okey, kita pergi pada kategori yang pertama dahulu. Okey, untuk kategori A, jenis bahan sisa biologi terdiri daripada peralatan tajam. Yang tajam-tajam lah. Contohnya picagari ataupun yang kita gunakan untuk menyuntik, okey, membuat suntikan. Okey, jarum, bilah skalpel. Bilah skalpel ni yang dia macam pisau kecil. Contohnya untuk buat pembedahan katak. Okey, tu kita guna bilah skalpel. Okey, bagaimana kita nak uruskan pembuangan peralatan tajam ni? Okey, yang pertama masukkan ke dalam bekas khas. Okey, dia ada bekas khas, tapi dia tidak perlu di autoclave. Autoclave ni tujuannya untuk membunuh mikroorganisma ataupun bakteria. So kita tak perlu di autoclave. Okey, yang ketiga, bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Maknanya tidak dibiarkan terdedah begitu sahajalah. Okey, kerana dia menyebabkan peralatan tajam. Okey, kategori yang kedua untuk pepejal yang tidak tajam. Contohnya apa? Yang pertama, contohnya sarung tangan, tisu, medium kultur. Okey. Ini contoh pepejal yang tidak tajam. Okey, bagaimana kita nak uruskan? Okey. Yang pertama, kita bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik biobahaya. Okey, biasanya kalau pernah nampak dekat klinik ke digunakan plastik yang berwarna kuning. Okey, yang kedua, dia perlu di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Autoclave ni maknanya kita kena masukkan dalam alat yang melibatkan penggunaan suhu yang tinggi supaya mikroorganisma ataupun bakteria tu dapat dibunuh. Okey. That's why kalau isu sekarang ni musim COVID-19 ni ada individu yang pakai sarung tangan kan. Okey. Tapi apa yang dibuat masyarakat kita ni biar bersepah begitu sahaja. Itu bukan cara yang betul lah untuk kita lupuskan sarung tangan. Okey, yang kategori yang ketiga, kategori C, okey, yang melibatkan bahan seperti bangkai dan juga organ. Contoh selepas kita buat pembedahan katak, okey, dah bedah badan katak tu, apa yang perlu kita buat? Okey, contohnya inilah haiwan makmal, haiwan uji kaji. Katak, tikus, mungkin ikan juga, okey. Okey, apa yang perlu kita buat? Macam mana cara nak lupusnya? Dibalut dalam bahan penyerap. Okey, kita serap ni bahan penyerap ni kita serap dari segi kandungan air dalam badan haiwan tersebutlah. Okey, contohnya kertas tisu. Okey, dibungkus rapi dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Kenapa perlu disejuk beku? Untuk mengelakkan bangkai tersebut daripada membusuk. Okey, bila busuk and then banyak bakteria, dah beri kesan yang lain pula lah. Okey, sebab tu dia perlu disejuk beku untuk melambatkan proses bangkai tersebut menjadi busuk. Okey.
Okey, kategori yang keempat, kategori D, melibatkan bahan sisa biologi jenis cecair. Contohnya darah, okey, serum. Okey. Macam dia ambil sampel darah, okey, tu ada cara lain lah. Cara untuk mengurusnya ialah dengan yang pertama, dinyah kontaminasi secara autoclave. Dia kena masuk ke dalam autoclave guna suhu yang tinggi supaya bakteria, mungkin darah tersebut ada bakteria ke, ada virus ke, okey, ataupun apa jenis mikroorganisma yang lain tu dapat dibunuh. Kemudian dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki, makmal atau tandas. Okey, kenapa perlu melalui sistem kumbahan? Kerana untuk sistem kumbahan ni dia ada sistem dia lah. Dia cuci air tersebut, dia bunuh kuman melalui proses saringan dan sebagainya. Okey, itu adalah kategori D. So ada 4 kategori yang kena ingat tentang prosedur operasi standard untuk melupuskan bahan sisa biologi. Okey, sekarang kita pergi kepada carta alir prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Okey, so yang pertama, apa yang kita kena buat? Kita lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. So kita asingkanlah ikut kategori dia. Okey, contoh kategori A, disimpan sementara tempat yang selamat. Ni bahan yang tajam tadi. Okey, kategori B, dimasukkan dalam beg autoclave kalis bocor dan di autoclave pada suhu 121 darjah Celsius, tekanan 15 PSI selama 20 minit. Ataupun mungkin kategori C, dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Okey, lepas kita dah kategorikan bahan sisa tersebut, okey, sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan ke dalam beg bayu bahaya. Beg warna kuning itulah yang ada label bayu bahaya. Kemudian sisa yang telah dibungkus itu dilabelkan dan dimasukkan ke dalam tong bayu bahaya. Okey, tong bayu bahaya ni dia akan simpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejuk beku sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Sebab tu kalau biasanya dekat klinik lah, okey, biasa kita nampak ada tong-tong kuning ni. Okey, ada syarikat lah yang akan datang ke pusat-pusat kesihatan ni, okey, ataupun di makmal-makmal ni, dia akan ambil bahan-bahan sisa ni untuk dilupuskan secara selamat lah. Okey. Okey, anak-anak pelajar. Okey, tadi cikgu dah terangkan tentang bahan yang boleh dibuang dalam sinki ataupun tidak, tak boleh. Kemudian cara kita nak uruskan bahan sisa biologi. Okey, now kita pergi pula. Okey, sekiranya apa yang perlu kita buat sekiranya berlaku kemalangan dalam makmal. So, awak kena tahulah langkah mengurus kemalangan dalam makmal. Okey, kemalangan ni kita tak boleh nak jangkakan, kan? Kadang-kadang tengah buat eksperimen, tiba-tiba radas pecah, terkena pula jari, okay? Ataupun tengah lari-lari terjatuh dalam makmal dan macam-macam lagi lah. Okay, jadi benda yang kita tak boleh nak jangkakan. Okay, now kita tengok apa yang boleh kita buat. Okay, contohlah semasa berjalan eksperimen, dalam eksperimen rakan anda tertumpah sejenis bahan kimia di atas meja. Apakah yang perlu anda lakukan? Okay, yang pertama, apa yang kamu perlu buat? Segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Okay, biasanya guru akan berada di makmal lah. Okay, guide awak untuk buat eksperimen. So, terus bagi tahu cikgu, ada bahan kimia tumpah atas meja. Okay. Kemudian, langkah yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Maknanya pelajar kena jauhkan diri daripada kawasan tempat berlakunya tumpahan tersebut. Okey, kemudian sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Jadi yang ni kita letakkanlah pasir tu di sekeliling bahan tumpahan tu supaya tumpahan tu tidak merebak. Okey. Kemudian kaut tumpahan bahan kimia. Okey. Kita kena kautkan dia menggunakan bahan kain ke yang sesuai lah dan buang dengan selamat. Okey, ini antara prosedur yang simple lah kalau ada jenis bahan kimia yang tumpah. Okey. Okey, contoh yang lain, okey, antara kemalangan yang biasa berlaku dalam makmal. Okey, contohnya terkena serpihan kaca yang cikgu cakap tadi, luka kan. Okey, kena ambil first aid lah. Okey, ataupun terkena asid atau alkali pekat. Okey, berlaku kebakaran kecil. Contoh yang lain, terkena serpihan hasil daripada tindak balas logam reaktif.
Okey, menyebabkan cedera pada kulit dan sebagainya. Termometer pecah. Termometer pecah ni memang sangat bahaya. Kita kena panggil agensi daripada luar lah. Kerana dia melibatkan merkuri. Takut berlaku keracunan merkuri pula. Okey, kemudian kebocoran gas. Dan mungkin juga boleh berlakunya renjatan elektrik. Okey, ini antara kemalangan-kemalangan yang biasa berlaku dalam makmal lah. Okey, now kita tengok pula situasi yang kedua. Okey, contoh kemalangan yang mungkin berlaku lah. Okey, contohnya termometer yang jatuh dan pecah. Okey, gunakan termometer untuk sukat suhu bahan kimia contohnya. Okey, lepas lakukan pemanasan, tiba-tiba terjatuh, pecah pula. Okey, bila pecah dia akan mengakibatkan tumpahan merkuri daripada dalam termometer tersebut. Okey, sebenarnya bahan kimia ataupun bahan merkuri yang terdapat dalam termometer ni memang sangat bahaya, iaitu dia boleh menyebabkan berlakunya keracunan merkuri bila seseorang tersentuh atau berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. Jadi bila meresap ke dalam kulit, okey, ataupun berlaku keracunan merkuri ni, apa yang berlaku? Merkuri boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Okey, so kesan dia banyak membawa kepada kesan yang buruk lah. Okey, disebabkan itu kita perlu kendalikan merkuri ni dengan sangat selamat. Okey, dengan selamat kerana dia menyebabkan kesan yang sangat buruk tu, jadi kita perlu titik beratkan tentang proses ataupun cara kamu menggunakan termometer tu. So kalau berlaku kemalangan, kita kena lakukan POS tadi tu, okey, standard operasi tadi tu. Jadi apa yang perlu kita dibuat? Okey, apa yang perlu kita buat jika berlaku tumpahan merkuri dalam makmal? Okey, yang pertama yang kamu kena bagi tahu, iaitu segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Cepat-cepat bagi tahu, jangan berlengah-lengah lagi. Kemudian jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Semua pelajar perlu jauhi tempat tersebut. Kemudian tindakan guru ataupun pembantu makmal tu, dia akan tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Dan akhir sekali perlu hubungi jabatan bomba. So jabatan bomba ni lah agensi yang bertanggungjawab untuk melakukan proses pembersihan merkuri yang pecah tadi tu. Okey. Okey, jadi kalau berlaku kemalangan, jangan ambil tindakan sendiri. Okey, pandai-pandai takut nak bagi tahu cikgu. Okey, kamu pun pandai-pandai lah. Sapu macam tu saja, dan buang macam tu saja, dalam tong sampah dan sebagainya. Jangan. Mesti bagi tahu guru ataupun pembantu makmal. Okey pelajar, so tu tadi apa yang cikgu dah terangkan untuk topik yang kedua dalam bab 1. So cikgu nak ulang semula. So tadi yang awal tadi cikgu dah terangkan tentang bahan yang boleh dibuang dalam sinki ataupun tak boleh dibuang dalam sinki. Okey, so kamu kena tahulah dia ada lebih kurang 10 bahan yang tidak boleh dibuang dalam sinki, dan ada beberapa bahan sedikit lah yang boleh dibuang dalam sinki. Kemudian kamu kena tahu bagaimana nak mengurus bahan sisa biologi. So tadi cikgu dah terangkan ada 4 kategori. Kategori A, B, C dan D tentang pengurusan sisa biologi. Kemudian langkah-langkah dia apa syaratan alir untuk prosedur operasi standard pelupusan bahan biologi. Dan yang terakhir yang cikgu baru terangkan tadi tentang langkah mengurus kemalangan dalam makmal. So cikgu harap awak boleh faham, dan sekiranya tidak faham boleh terus hubungi guru. Okey, boleh terus jumpa cikgu ataupun bertanya terus kepada cikgu apa yang awak tak faham, supaya boleh bincangkan supaya awak jadi lebih faham tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat terima ilmu pada hari ini dan jelas dengan penerangan yang cikgu telah berikan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi.